Alright gang, selepas Terengganu seri dengan pasukan JDT dalam semi-final Piala Malaysia tahun 2021 waktu first leg main dekat home ground diorang, dalam match yang banyak sangat lawak-lawak yang dilakukan oleh referee dalam perlawanan tersebut, ada dalam kalangan fan-fan pasukan JDT yang cakap, alah korang dah tak boleh menang dengan pasukan JDT, korang nak blame ref pula. Tapi dalam masa yang sama juga, pemilik pasukan JDT iaitu TMJ turut mengakui banyak kelemahan dari segi keputusan-keputusan yang dilakukan oleh referee dalam perlawanan tu dan juga beberapa perlawanan lagi sepanjang tahun 2021 ni. So untuk second leg ni pula, jom kita tengok apa pula yang jadi dalam perlawanan yang berlangsung dekat Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Okey, sebelum start match kalau kata kita tengok dari segi line up kedua-dua buah pasukan, memang kedua-dua pengendali melakukan 3 pertukaran. Untuk pasukan Terengganu, Nafuzize mengeluarkan player macam Arif Fazilah dan juga Carly Dimurga yang tak boleh main dalam match ni dan memasukkan Hairi Hakim serta Azim Redzovic. Seterusnya untuk pasukan JDT pula, kalau tengok daripada line up diorang, adanya player macam Safiq Rahim, S. Kunalan dan juga Afiq Fazail yang dimasukkan dalam perlawanan ni. Kalau tengok dari list player yang Benjamin Mora turunkan ni, of course kita akan ingat Matt Davis main belah kanan dan S. Kunalan akan menggantikan tempat yang ditinggalkan oleh Kobin Ong. Tapi bila start je match, aku sendiri personally agak terkejut apabila sebenarnya Arif Aiman yang banyak beraksi dekat posisi left back. Dan apabila JDT menyerang pula, Shane Lowry kita nampak akan move to the left back untuk cover space yang ditinggalkan oleh Cabrera dan juga Arif Aiman. So, start je first half, korang boleh nampak player-player JDT macam biasa. Dalam mana-mana match sekalipun, diorang akan start the match with a high intensity. Diorang melakukan high pressing untuk memaksa player-player Terengganu melakukan kesilapan daripada fasa build up. Dan disebabkan oleh komitmen player-player JDT ni lah, 14 minit pertama JDT dah leading sebanyak 3-0. Dan kesungguhan player-player JDT ni bagi aku, diorang memang tak nak peristiwa sama berulang apabila diorang tewas di tangan pasukan Terengganu. Satu-satunya pasukan yang berjaya untuk tewaskan diorang sepanjang saingan Liga Super tahun 2021 ni. Kalau kata kita tengok daripada gol-gol yang terhasil sepanjang awal 14 minit perlawanan ni gol pertama memang tak boleh nak kata apa shooting padu daripada Bergson da Silva. Tapi untuk gol kedua dan juga gol ketiga, bagi aku benda ni adalah mistake player-player dekat bahagian defensive line pasukan Terengganu tu sendiri. Sebab apa, kalau kita tengok balik daripada gol kedua yang dihasilkan oleh Cabrera, sebenarnya 3 orang pemain-pemain pertahanan pasukan Terengganu went into the same ball, tapi diorang gagal untuk memenangi bola tersebut. Selain adanya player-player pasukan Terengganu yang sekadar ball watching, ada 3 ataupun 4 player-player JDT dalam kawasan kotak penalti pasukan Terengganu unmarked, tak ada player langsung yang mendekati diorang ni. Dan bagi aku kedudukan ni amat-amat menyedihkan untuk pasukan Terengganu apabila kita tengok player-player macam Desi Marcel yang biasanya akan put on full commitment untuk track back mendekati player-player pasukan lawan. Tapi dalam kedudukan ni dia sendiri seolah-olah dah pancit, macam dah main 80 minit dah stop, tak berlari dah. Itu belum lagi kita cerita tentang kedudukan Hairi Hakim waktu gol kedua, yang mana dia dah duduk atas garisan gol seolah-olah keeper dah keluar untuk komit, sedangkan Suhaimi Husin masih lagi dalam position dia. Dan apabila pasukan JDT berjaya untuk menghasilkan gol ketiga menerusi Bergson da Silva, hasil daripada kesilapan pemain pertahanan pasukan Terengganu iaitu Azim Redzovic, yang mana dia cuba untuk ambil quick free kick sedangkan Habib Harum tak bersedia. Tak tahu lagi ada player ke tak dekat belakang dia untuk dia turn. Bagi aku gol tersebut menutup terus peluang pasukan Terengganu untuk bangkit dalam perlawanan ni. Tapi walaupun dah leading 3-0, inilah yang menariknya Liga Malaysia kita. Sebab apa? Masih ada lagi drama-drama daripada player-player pasukan yang tengah leading ni. Insiden pada minit ke-15 apabila copot Syafiq Rahim, the power cat kita, melakukan satu headbutt ke atas Faisal Halim. Selepas dia memang tak tahan dengan provokasi, tak tahan dengan mulut Faisal Halim ni, seterusnya menyebabkan dia sendiri dilayangkan kad merah. Bagi aku, korang fan-fan JDT, cakaplah apa sekalipun untuk backup dia. Busuk macam mana sekalipun mulut Faisal Halim tu dalam perlawanan, bagi aku seorang player senior macam Safiq Rahim yang aku sendiri sangat-sangat meminati corak permainan dia, tak patut untuk buat tindakan sedemikian. Sebab apa, tindakan Safiq Rahim ni telah menyebabkan JDT bermain dengan 10 orang, terpaksa tukar formation main 4-4-1 dengan Bergson seorang je ada dekat depan, tak boleh lagi nak melakukan high press ke atas player-player pasukan Terengganu. Dan disebabkan oleh tindakan copot ni lah menyebabkan player-player pasukan
pasukan Terengganu sempat untuk bernafas, terutamanya untuk diorang melakukan build up. Dan aku rasa kalau kata Syafiq Rahim tak melakukan tindakan macam tu keputusan dalam perlawanan ni mungkin bukan setakat 3-0 lah. Sebab apa, JDT tengah ada momentum yang sedap untuk tambah lagi jaringan waktu first half tu. Untuk pasukan Terengganu pula, sebelum kad merah yang dilayangkan ke atas Syafiq Rahim, sebenarnya player pasukan Terengganu tak boleh nak attack langsung. Dan peluang terbaik untuk diorang menjaringkan gol dalam first half ni lepas copot kena buang padang, aku rasa menerusi satu hantaran yang baik daripada Faisal Halim, yang mana dia berjaya untuk mendapatkan Azharun Nazarid di bahagian belakang defense pasukan JDT. Malangnya Jordan Mintah gagal untuk menyempurnakan gerakan tersebut, yang mana aku rasa kalau kata gol tersebut berjaya dihasilkan, mungkin itu satu turning point untuk pasukan Terengganu bangkit. Apabila beraksi menentang 10 man pasukan JDT, bukan mudah untuk korang tembus low block yang ditunjukkan oleh player-player JDT. Sebab apa, player-player pasukan JDT sangat-sangat compact, terutamanya waktu second half. So atas faktor itulah kita boleh nampak player-player pasukan Terengganu sangat-sangat buntu untuk at least create chances kepada Jordan Mintah menghasilkan gol. Seterusnya diorang gagal untuk bangkit dalam perlawanan ni, terutamanya waktu second half. So, as a conclusionnya guys, di sebalik hubungan baik antara management, fans dan juga TMJ, iaitu pemilik pasukan JDT, aku sebenarnya sangat-sangat happy apabila dalam match ni kedua pasukan menunjukkan satu sikap yang berlainan. Sentiasa ada aksi-aksi panas, masing-masing tak nak bagi muka senang cerita. Dan tahniah untuk pasukan JDT serta pemilik diorang iaitu TMJ. Sebab apa, bagi aku bukan mudah apabila kau memiliki pasukan yang majoriti player-player ni dah bergelar jutawan, dah memenangi pelbagai kejuaraan sepanjang karier diorang, tapi masih lagi laparkan kejuaraan macam ni. Benda ni memang memerlukan seorang leader yang sangat-sangat bagus untuk tanam winning mentality dalam setiap player yang ada dalam pasukan. Seterusnya untuk pasukan Terengganu pula, fan-fan pasukan Terengganu, korang jangan sedih sangat. Sebab apa? Korang kena ingat balik waktu awal season hari tu, aku sendiri pun tak meletakkan harapan terhadap pasukan yang dikendalikan oleh Nafuzi Zain. Sebab apa, skuad ni sebenarnya kehilangan majoriti player-player senior, player-player import yang beraksi sangat-sangat baik sepanjang season lepas, dan bajet pasukan pun turut dipotong. Tapi itu bukan satu alasan apabila Nafuzi Zain berjaya untuk bimbing pasukan ni bawa pasukan Terengganu menamatkan saingan Liga Super di tangga yang keempat. Piala Malaysia pun diorang berjaya mara sampai ke semi-final. So bagi aku ni satu pencapaian yang sangat-sangat baik untuk pasukan yang ada bajet macam ni. Tapi di sebalik segala pencapaian sepanjang season 2021 ni, dengan cerita ini adalah perlawanan terakhir untuk Nafuzi Zain kendalikan pasukan Terengganu. Sebab apa? Kontrak dia belum tentu lagi dilanjutkan. So bila dengar perkabaran macam ni bagi aku agak menyedihkan kalau kata pasukan Terengganu lepaskan Nafuzi Zain. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang tentang match ni? Dan korang rasa patut tak copot Syafiq Rahim, the power cat kita, digantung dalam tempoh yang lebih lama? Sebab apa, kalau kata kita tengok dekat luar negara violent conduct, biasanya FA akan nilai balik hukuman untuk tentukan selepas saja perlawanan tersebut. Dan dalam kebanyakan kes, player-player akan digantung dalam tempoh yang lebih lama, bukan setakat 1, 2, 3 game saja. So korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni kan dengan like, share dan subscribe A2N Studio. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku geng. Assalamualaikum. So, JDT menentang pasukan Selangor. Sorry. Selangor tak layak lawan JDT. Dengan KL pun tak lepas lagi.